Jadi maudhu' perbicaraan ilmu tauhid dia fokus kepada membahas tentang zat Allah Ta'ala. Zat mana diri Allah Ta'ala, apa yang dimaksudkan zat Allah Ta'ala, dan bagaimana yang dikendaki dalam i'tikad kita terhadap zat Allah Ta'ala, semua akan dibincang supaya sampai kepada matlamat yang dikendaki. Atau jangan sampai ia terlajak. Ada juga yang dia mengaji tauhid dia terlajak, lala dia mengaku dia pula Tuhan. Macam-macam hal. Jadi kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid yang kita ambil mesti berteraskan kepada nas Quran dan hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sekira-kira apa yang kita nak kenal daripada barang yang wajib baginya. Apa makna barang yang? Barang yang sendiri masduk dia ialah sifat. Barang yang mana sifat yang wajib. Kita kenal zat bis sifat. Ya, kita kenal zat ialah sifat. Apa makna zat? Apa makna sifat? Dalam perbahasan ilmu suludin dia punya istilah dia kena faham. Zat maknanya maqama binafsi. Itu makna zat. Dia sebut zat, kita tanya zat apa? Zat lah. Zat apa? Zat lah. Itu memang tak faham. Dia mengaji lah kitab berpuluh pun dia takkan faham apa makna dia. Apa makna sifat? Maqama bi ghairi. Makna zat ialah maqama binafsi. Barang yang berdiri dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dia tidak menumpang pada benda lain. Ya, kalau contoh kita yang baharu ni, diri kita ni. Ya, kita tidak menumpang ataupun memerlukan kepada yang lain. Kita tidak duduk seperti sifat. Sifat maknanya maqama bi ghairi, benda yang berdiri pada benda lain. Ya, contohnya diri kita ni, zat. Sifat kita apa? Benda yang menumpang. Ya, sifat kita. Ya, itulah warna kita, ya, bentuk kita, tu benda menumpang. Kudrat, iradat, itu semua sifat, dia menumpang. Sifat, tiap-tiap sifat dia mesti duduk di zat. Itu lebih cerai. Dan tiap-tiap zat ya tasif dia mesti bersifat. Itu keadaan. Tiap-tiap zat mesti bersifat. Tiap-tiap sifat mesti duduk di zat. Kalau dia tak duduk zat sendiri, dia dah bertukar nama zat. Dia bukan sifat. Itu makna ta'rif sifat, benda yang berhajat mana duduk pada zat. Adapun zat dia tidak memerlukan pada benda lain dan benda lain itu duduk di dia. Itulah sifat. Itu ringkasan makna zat dan makna sifat. Cuma dibagikan dua, satu zat yang qadim, sifat yang qadim, yang kedua sifat yang zat dan sifat yang baru. Itu saja beza antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikenal akan zat melalui sifat. Kita kenal orang sifat kan? Bentuk dia, tinggi rendah dia, warna dia, suara dia, perjalanan dia, gaya dia, itu semua benda dipanggil awsaf, sifat. Sifat-sifat yang ada. Jadi kita kenal seorang tadi dengan ya telah sifat yang ada pada diri dia. Itu kalau manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengenal dia ialah mengenal dengan sifat-sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dia apa? Untuk kita mentamyiz, membezakan mana zat yang qadim dan mana zat yang baru. Mana sifat yang qadim yang sedia kala dan mana sifat yang baru. Supaya kita tidak jadi golongan musyrik yang menyekutukan Allah dengan makhluk. Itu tujuan dia. Tasyrik mana menyekutu. Tauhid mana menyatukan, esa, tunggal. Ya, kalau dia tak kenal nanti dia syirik. Dia berpegang seolah-olah makhluk ni lah boleh memberi, makhluk lah boleh berkuasa, mengadakan. Dia boleh lah. Yang akidah dah tak ada. Dia berpegang yakin bahawa seolah makhluk boleh memberi dan makhluk boleh menghalang. Sedangkan wirid dia bawa, dia tak faham. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani', tak ada orang boleh sekat kalau Tuhan nak beri. Wala mu'ti, tak ada orang boleh beri kalau Tuhan sekat. Maknanya apa? Semua itu minallah daripada Ta'ala. Itu nak pergi kepada arah itu. Itulah hakikatul khalaik, hakikat makhluk, la yadurru wa la yanfa'. Dia tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat. Ya, sebab nama Allah Taala An-Nafi' yang memberi manfaat. Ad-Dar yang memberi mudarat pun dia. Semua dia. Itu makna tauhid. Kalau kita kata Tuhan memberi manfaat, kita manfaat, itu tasyrik. Dan menyekutukan kita dengan Tuhan dalam sama taraf. Ya, ini perbahasan akan dibahas dalam masalah wahdaniyah, bizat, wa sifat, wal af'al, wal asma. Wallah.